Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masya Allah. Semalam kami berada di sebuah penginapan yang berbeza ataupun bilik hotel yang berbeza. Tapi ada sesuatu yang berlaku yang menyebabkan kami sekeluarga perlu keluar. Ada salah faham lah di peringkat hotel, pengurusan dan sebagainya. Maka peringkat awal itu ujian tu seperti nampak buruk. Ujian tu seperti nampak buruk sebab adalah satu insiden yang berlaku begini, salah faham berlaku. Kami terpaksa packing anak-anak, packing barang dan sebagainya. Lepas tu cari deal dengan pihak hotel dan sebagainya. Alhamdulillah akhirnya kami dipindahkan ke satu bilik yang lebih tinggi. Masya Allah. Dan bila ditanya, dan kami sebenarnya redha lah bilik macam mana kan, asalkan sebab nak cari bilik kosong hujung minggu ni, muslimin-muslimat, hari Jumaat, hari Sabtu kan, malam Jumaat pula, sangatlah susah sebab kebanyakannya hotel tu jadi penuh. Sebab bukan hanya orang-orang yang jauh saja yang mari menginap bila malam Jumaat, tapi mereka yang berada, maksudnya orang Arab Saudi sendiri. Cuma yang mereka daripada perjalanan contoh 2 jam, 3 jam, mereka pun masing-masing memanjiri, memenuhi ruangan Masjidil Haram ni. Masya Allah, Alhamdulillah. Okey, muslimin muslimat mata Allah sekalian, kita akan memulakan kuliah Riyadhus Shalihin kita. Sebab kita dah mulakan tadi tu dengan bacaan Yasin. Maka Alhamdulillah bacaan Yasin penuh. Dan insya-Allah kita terus muslimin muslimat memulakan dengan Asmaul Husna. Ustaz, Asmaul Husna, seterusnya kita membacakan 10 ayat awal Al-Kahfi dan 10 ayat akhir, dan juga Asmaul Husna Al-Fatihah, 10 ayat awal dan 10 ayat akhir, dan juga Al-Fatihah, Asmaul Husna. Okey. Boleh ya sahabat-sahabat, kita mula. Auzubillah. InsyaAllah sama-sama kita sentiasa mendoakan bersama-sama muslimin muslimat. Okey. Al-Fatihah. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Dia orang tunggu kat luar, bagilah dia orang masuk. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seterusnya, marilah sama-sama kita membacakan Asma'ul Husna. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد عيسى الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم
الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah, Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, boleh tak tapi dalam gelas. Okey. Allahu Akbar. Sebenarnya rasa badan dah makin kurang sihat sikit, kepala sedikit pening sebenarnya. Saya minta izin minum air manis. Sekarang ni di sini jam Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ni bilik samalah macam semua jemaah, sama. Tapi bila ditukarkan kami pun terkejut juga. Okey. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah. Bukan. Tu Okey. Itu yang saya minta duduk dekat, mudah sikit. Okey, Masya-Allah. Ni ada tim dua orang ni, ada Puan Fiza dan juga ada Amirah. Fiza dan Amirah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sebesar-besar kesyukuran walau di mana kita berada di bumi Mekah. Kami sekarang berada di bumi Mekah, benar-benar di hadapan Masjidil Haram dan juga Kaabah. Dan anda yang berada di Malaysia atau di mana-mana sahaja bumi yang sedang anda diami sekarang, ada yang hadir daripada Indonesia, ada yang hadir daripada Singapura, ada yang hadir di mana saja, tetapkanlah membesarkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana nikmat apa pun yang kita miliki sekarang tidak menjadi nikmat sekiranya kita tidak bersyukur kepada Allah. Bahkan ada orang yang walaupun sampai di bumi Makkah dan bumi Madinah, subhanallah, masih lagi hatinya tidak dekat dengan Allah. Masihnya hati jauh dengan Allah. Masih lagi tidak dapat memandang sesuatu dengan mata hati. Tidak dapat mendengar sesuatu dengan hati. Tidak dapat menilai sesuatu dengan hati. Masih lagi dengan mata, masih lagi dengan telinga, masih lagi dengan apa yang didengar. Subhanallah. Saya pernah dipesan oleh seorang guru, kan, bila kita hadir majlis ilmu, jangan dengar dengan telinga tapi dengar dengan hati. Bila melihat sesuatu nikmat Allah, lihatlah dengan hati, bukan lihat dengan mata. Subhanallah, ada beza. Kerana hati yang bersih akan mensyukuri walaupun nikmat itu sekecil-kecil nikmat. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
Sekiranya kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu menghitungnya. Masya Allah, muslimin muslimat mati Allah sekalian. Saya sebenarnya dah sedar daripada malam tadi. Ketika, sebenarnya bukan malam tadi ya, Ustazah rasa petang semalam lagi, engagement FB memang sangatlah rendah. Dia kadang-kadang FB ni dia berlaku macam mana tahu? FB ni. Walaupun view tu mungkin tinggi ribu, tetapi jumlah view tu yang ditunjukkan sangatlah rendah. Kedua, kita menghadapi isu follower tak dapat notification ataupun tidak dapat hadir. Macam tu. Jadi Masya Allah, memang akan berlaku. Itu adalah pengalaman kami sendiri, unit media dan sebagainya. Sebab itu kita memang agak pelik dengan jumlah. Kalau kita tengok kan, biasanya kehadiran ni, kalau waktu-waktu macam ni, hari Jumaat pula kan, kehadiran tu dalam paling kurang dalam 2,000 lebih, 3,000 macam sebelum ni kan, 4,000 dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Namun pada pagi Jumaat yang barakah ini, kita lihat, tapi kalau kita tengok star tu dekat 10K tu kan, Masya Allah, Alhamdulillah, ramai yang menginfak pada hari Jumaat. Okey, sahabat-sahabat muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah, sekarang kita akan mulakan dan menyambung kuliah Riyadhus Shalihin kita, siri yang keberapa? Masya Allah, Allahu Akbar. Kuliah Riyadhus Shalihin siri ke berapa? Hari ini berapa Syakban? Hari ini berapa Syakban dah? Tuan-puan sekalian, nanti saya ni mungkin tak boleh nak lama. Agak kurang sihat. Dia mungkin ya sebab kita dah struggle berapa hari, Jumaat pun permintaannya, hajatnya untuk umrah setiap hari. Kemudian kita ke sana ke sini, jadual yang agak padat. Kemudian beza bila kita ni menyantuni jemaah, bukan kita yang disantuni. Faham ya? Bila kita jadi tetamu Allah, kita yang ikuti, kita yang pergi buat umrah, kita akan fikir diri kita sahaja. Tapi apabila kita yang menguruskan jemaah, kita yang menganjurkan umrah, dan kita memang perlu menyantuni ramai, seramai itu jemaah, seramai itulah. Dan manakala saya pula, Allah berikan satu amanah kan, amanah untuk menyantuni seramai mungkin yang saya mampu. Jadi bukan jemaah sendiri saja, mana-mana jemaah pun cari kan, nak jumpa dan sebagainya. Subhanallah. Jadi kadang-kadang terlalu ramai dah kita jumpa kan, kita dah guna kadang terlebih dah menggunakan tenaga kita dan sebagainya. Itu dah sampai satu masa Allah bagi signal melalui tubuh badan kita. Tubuh badan kita yang kita tak mampu nak lawan. Ia beri kesan, Allah bagi signal mungkin kita dah terlebih guna. Hari ini kuliah Riyadhus Shalihin siri yang ke-118. Siri yang ke-118. Masih lagi dalam tajuk yang ke-6, bab yang ke-6 iaitu bab taqwa. Kita akan bacakan hadis yang seterusnya. Jadi, perasan tak? FB kita kan daripada tadi tak bergerak, dia punya view tu 508. Boleh jadi yang hadir FB 2.2. Oh ya ke? Tapi dekat sini kan 500 lebih. Oh, sini je tak gerak. Okey. Sepatutnya. Okey, barulah saya faham. Dekat saya ni je lah yang problem. Okey. Alhamdulillah. Okey, subhanallah, muslimin muslimat. Sekejap lagi hajat hatinya, maksudnya saya akan bacakan 1-2 hadis Nabi. Hajat hatinya sahabat-sahabat nak bawa tuan-puan sekalian untuk bersama-sama di bahagian luar Masjidil Haram ni. Daripada start depan ni kita akan jalan sampai hujung. Fiza dan juga Amirah pernah jalan tak sampai hujung sana? Sampai ke terowong. Okey, sampai ke itulah, sampai ke apa tu, Allahumma salli ala Muhammad, sa'i tu. Tak sampai ke sa'i. Terowong kat mana? Terowong sebelah.
apa sebelah pintu apa tak ingat. Sebab tadi ada berhenti. Sebelum ni jalan kat situ. Okey. Jadi sebelum ini kita kan tunjuk bahagian ni saja, bahagian depan ni. So hari ni kita nak jalan sampai hujung sana. Kita nak berkongsi suasana Masjidil Haram. Sebenarnya Masjidil Haram lebih besar lah daripada Masjidil Nabawi. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Ada ramai yang bila melihat boleh mendapat sedikit gambaran suasana Masjidil Haram. Lepas tu pagi Jumaat, memang malam tadi perasan tak waktu isyak, waktu maghrib, kita macam lautan manusia. Lepas isyak tu kan kita rasa ya Allah, daripada mana banyak manusia. Bila keluar tu macam tak berhenti-berhenti, tak putus-putus. Subhanallah, Allahu Akbar. Hebat sangat keimanan umat Islam, hebat sangat perjuangan umat Islam. Memang sangat hebat. Pengorbanan datang daripada jauh, yang susah, yang senang, yang miskin, yang sakit, tua, muda, kanak-kanak. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, Alhamdulillah, muslimin muslimat di mata Allah sekalian. InsyaAllah kita akan bacakan terus hadis Nabi SAW. Kemudian kita akan bawa, dan kami juga sebenarnya memang fokusnya nak masuk cepat. Cepat-cepat nak masuk Masjidil Haram supaya dapat berada di hadapan Kaabah. Dan jika ada rezeki, keadaan yang sesuai dan mengizinkan, live ini akan berakhir di hadapan Kaabah. Maksudnya, jika kami boleh masuk, insya-Allah. Memang sekarang ni dah tak susah dah. Tak macam sebelum ni. Mereka pun tak cek-cek dah. Bagi je masuk sehinggalah macam dah padat, dah ramai, barulah dia orang akan sekat. Okey, subhanallah. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, semalam kita bacakan hadis yang keempat. Hadis yang keempat dalam bab takwa, berkenaan dengan satu doa sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Abu Tarif Adi bin Hatim At-Ta'i bahawa beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini daripada Ibnu Mas'ud. Ini yang semalam, hadis yang ketiga. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa. Itu adalah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ada minta tim untuk terus share semalam. Jadi doa tu telah pun dijadikan poster dan di-share. Kemudian saya minta tim edit lagi dan tolong tukar segera poster tu sebab tidak dimasukkan hadis yang penuh. Sebab kalau kita ambil terus doa, kadang-kadang kita tak pasti iti doa sahabat Nabi. Sebab banyak juga doa sahabat Nabi daripada riwayat-riwayat yang sahih Bukhari dan Muslim. Tapi ia adalah doa Ibnu Abbas contohnya. Dia adalah doa Anas bin Malik contohnya. Begitu. Jadi doa yang kita kongsikan semua adalah doa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sama-sama membacakan, dan sahabat-sahabat boleh berkongsi ya, tekan butang share, kongsikan perkongsian ini. Hadis yang keempat, Ar-Rabi' An Abi Tarifin Adiyin bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Man halafa ala yamini summa ra'a atqa lillahi minha falyati taqwa. Allahu Akbar, subhanallah. Hadis yang keempat daripada Abu Tarif Adi bin Hatim At-Ta'i bahawa beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersumpah dengan suatu sumpah untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu perkara, kemudian dia melihat perkara lain lebih bertakwa kepada Allah berbanding sumpahnya itu, maka hendaklah dia melakukan perkara yang lebih bertakwa tersebut. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, mari kita tengok hadis Nabi SAW ini. Kita baca lagi sekali. Nabi kata, Nabi bersabda, sesiapa yang bersumpah dengan suatu sumpah untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu perkara, kemudian dia melihat perkara lain yang lebih bertakwa kepada Allah berbanding sumpahnya itu, maka hendaklah dia melakukan perkara yang lebih bertakwa tersebut. Subhanallah. Hadis diriwayatkan, hadis sahih riwayat Muslim. Takhrij hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Sumpah. Bab sesiapa yang bersumpah dengan satu sumpah lalu dia melihat perkara lain yang lebih baik daripada sumpahnya itu, maka disunatkan baginya
melakukan perkara yang lebih baik serta membayar kafarah sumpahnya. Masya Allah, satu ilmu yang baru. Nanti kita akan tengok pendetailan. Huraian hadis telah bersumpah mempunyai makna yang sama, iaitu sumpah mana asalnya adalah akad atau perjanjian disertai dengan keazaman dan niat. Sabda baginda, man halafa ala yamin, yang lebih bertakwa. Okey, pengajaran hadis, kewajipan beriltizam dan istiqamah dalam bertakwa kepada Allah. Sesiapa yang berazam untuk melakukan sesuatu maksiat, maka janganlah dia melakukannya. Sekalipun dia telah bersumpah untuk melakukannya, maka dia mestilah melanggar sumpahnya, membayar kafarah sumpah dan tidak melakukan maksiat tersebut. Subhanallah, Allahu Akbar. Cari kafarah sumpah. Kafarah tidak menunaikan nazar ataupun melanggar sumpah. Muslimin muslimat, ingat tak hari tu ada waktu bola. Subhanallah. Encik, Ustaz. Apa ni, lepas ni kan kita akan terus. Sebenarnya saya pun macam perlu bantuan Ustaz juga nanti. Untuk maksud untuk sama-sama round tu. Kan? Jadi Ustaz, subhanallah. Muslimin muslimat, ingat tak masa tu bola Johor FC dengan Selangor KL dengan Johor Lepas tu ada penyokong Johor ke penyokong KL Johor yang sebut sekiranya KL menang, maksudnya ini saja je lah, ya, bukannya nak bagikan isu apa-apa. Dia kata sekiranya KL menang, sebab macam hampir mustahil lah KL FC menang lawan Johor FC, maka dia akan berjalan daripada KL ke Johor dalam keadaan tidak berpakaian. Ingat tak? Betul kan Ustaz? Ustaz ada kan? Ustaz. Kan? Dia kata dia bersumpah. Siap buat live. Rakaman tersebar. Masya Allah, soalnya dia bersumpah. Jadi, akhirnya Allah izinkan masa tu KLFC menang. Jadi, sumpahnya itu adalah sumpah yang dilarang. Sebab dia berniat untuk tanpa selai pakaian. Jadi, dilarang untuk ditunaikan. Jadi, siapa yang bersumpah, kan, dengan sumpah yang benar, sumpah yang sebenar, bersumpah tentang maksiat, maka haram untuknya melakukannya. Contoh sebelum ini kan, Masya Allah, beberapa kes saya, suami yang taklik isteri. Contoh taklik, sekiranya isteri tutup aurat, pakai tudung, maka jatuh talak. Jadi kewajipan mentaati Allah melebihi daripada kewajipan mentaati suami. Apa sahaja yang bertentangan dengan perintah Allah, maka wajib bagi seorang wanita ini tidak mentaati suami bila bertentangan. Masya Allah. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita tengok ya tentang kafarah daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tidak dikira salah oleh Allah tentang sumpah-sumpah kamu yang tidak disengajakan untuk bersumpah. Akan tetapi kamu dikira salah olehnya dengan sebab sumpah yang sengaja kamu buat dengan bersungguh-sungguh. Maka bayaran dendanya ialah memberi makan 10 orang miskin dari jenis makanan yang sederhana yang kamu biasa berikan kepada keluarga kamu, atau memberi pakaian untuk mereka, atau memerdekakan seorang hamba. Kemudian sesiapa yang tidak dapat menunaikan denda yang tersebut, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari. Yang demikian itu ialah penebus sumpah kamu apabila kamu bersumpah, dan jagalah, peliharalah sumpah kamu. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya. Jadi secara jelas Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 89. Siapa yang melakukan suatu sumpah, ada muslimin muslimat ramai yang jumpa saya, Ustazah, saya bernazar, Ustazah. Bernazar apa puan? Saya bernazar dengan satu nazar, saya bersumpah, kan? Walaupun tak sebut wallahi wa tallahi wa billahi contohnya, tapi maksudnya sumpah betul-betul, ya Allah, aku berjanji, aku bersumpah, ya Allah, sekiranya,
contoh bukan saya ni, sekiranya engkau benar-benar memilihku untuk menunaikan umrah pada tahun ini, contoh menunaikan haji pada tahun ini, ataupun dikurniakan kepadaku anak yang telah lama dinanti-nantikan ni, ataupun kalaulah tahun ini jumpa jodoh ya Allah, maka ya Allah akan berpuasa selama 30 hari berturut-turut. Contoh macam tu kan. Masya Allah. Bulan Ramadan bolehlah kita puasa 30 hari berturut-turut. Kalau bulan lain bukan senang, seminggu berturut-turut pun payah. Lepas tu jumpa Ustazah macam mana Ustazah? Jodoh jumpa sungguh Ustazah, nak kahwin lagi sebulan. Ya Allah, sebab saya ni fikir saya ni dah tak ada jodoh. Umur dah 40 lebih. Jadi macam, ya Allah. Dan Allah makbulkanlah pula kan. Ataupun memang dah tiba masanya. Macam mana saya tak mampu ni? Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi, kita rujuk pada firman Allah. Allah berfirman, akan tetapi kamu dikira salah olehnya dengan sebab sumpah yang sengaja kamu buat dengan bersungguh-sungguh. Namun akhirnya tak mampu untuk kamu lakukan. Maka bayaran dendanya ialah memberi makan 10 orang miskin. Beri makan kepada 10 orang miskin dari jenis makanan yang sederhana, yang biasa kamu berikan kepada keluarga kamu. Kalau tidak mampu, maka berikan pakaian. Ataupun boleh juga memedekakan seorang hamba. Jika tak mampu, tak ada harta, maka berpuasa selama 3 hari. Namun bab ini ada pendetailan lagi ni ya, muslimin muslimat, ada pendetailan lagi ni. Kalau kita tengok orang-orang yang ziharkan isterinya pasal sumpah-sumpah ni kan, zihar, sumpah isteri ni menyamai anggota badan ibunya dengan niat untuk jatuhkan talak. Okey. Kalau tengok hadis ni, satu hadis sahih riwayat Muslim, sesiapa yang bersumpah untuk melakukan sesuatu, kemudian dia berpendapat bahawa keadaan perkara sebaliknya lebih baik. Okey. Jadi subhanallah, Allahu Akbar. Terdapat beberapa sebab dan kesalahan yang dikenakan kafarah. Okey, melanggar sumpah. Orang yang langgar sumpah berdosa dan wajib bayar kafarah, dan juga wajib baginya bertaubat, mohon pengampunan dan taubat. Kafarah melanggar sumpah adalah dengan beri makan 10 orang fakir miskin atau beri pakaian. Jika tidak mampu, maka berpuasa 3 hari berturut-turut. Orang yang langgar nazar, orang yang tidak menunaikan nazarnya wajib membayar kafarah. Kafarahnya samalah. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi, hukumnya adalah wajib. Subhanallah. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Hadis yang kita bacakan ini, Masya Allah, siapa yang melihat, contoh kan dia berniat untuk memberi makan kepada 10 orang. Lepas tu Allah bagi pada dia nikmat dan tunaikan hajat dia. Lepas tu dia rasa nak bagi makan kepada 1000 orang. Sebenarnya tunaikanlah ni. Saya baru ni ada orang tanya saya soalan macam ni. Dalam masa berada di Mekah ni lah, dia kata, Ustazah, saya ada hilang satu barang. Dan sebenarnya barang tu macam hampir mustahil lah jumpa balik. Lalu bernazar. Bernazar apa? Akan memberikan sejumlah duit. Sejumlah duit yang akan disedekahkan kepada pihak masjid. Lepas tu, dengan izin Allah barang tu jumpa. Walaupun mustahil, jumpa barang tu. Dia kata, tapi saya nak tukar sikit niat. Asalnya niat dan janji tu macam bernazar tu nak bagi pada masjid. Tapi dia kata, boleh tak saya nak tukar kepada, nak bagi kepada asnaf fakir miskin direct. Tak nak bagi pada masjid. Mungkinlah dalam tempoh tu dia ada jumpa orang miskin ke yang dia kenal. Jadi saya kata sebenarnya sumpah ni memang kena tunaikan sebagaimana hajat. Dia kata kecuali puan pergi jumpa pihak masjid dan bagi tahu yang puan ni nak tunaikan nazar. Namun boleh tak, maksudnya pihak masjid tolong sampaikan niat hatinya untuk sebenarnya membantu ada seorang yang dia kenal, orang susah dan sebagainya. Jadi tuan-puan sekalian, sebaiknya tunaikanlah sebagaimana yang telah diniatkan, yang telah dijanjikan dalam sumpah tersebut. Boleh jadi itulah tujuan dan hikmahnya kenapa Allah mengizinkan, Allah memakbulkan permintaannya tersebut supaya sampailah pada pihak yang dia niatkan. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, hadis yang kelima dalam bab taqwa. Hadis yang seterusnya kita akan bacakan dan kita akan habiskan. Dan ini adalah hadis yang terakhir. Maka insya-Allah
pada minggu depan kita akan masuk bab yang baru, iaitu bab yang ke-7, iaitu bab yakin dan tawakal. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey. Hadis yang kelima. Al-Khamis an Abi Umama Sudayy bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fi hajjatil wida'. Subhanallah. Puan, saya Fiza nampak macam ni. Duduk lena kejap kat situ. Betul, nanti kan mamai nak jalan. Dia tiba tersungkur. Malam tadi pergi naik juga Oh, pergi umrah. Sampai pukul apa? Lebih kurang. Ya, faham. Pernah. Ui, patutlah sampai pukul 1. Tak tidur lagi ni? Masya Allah, Allahu Akbar. Dahsyat dia orang ni. Okey, minta maaf ya. Sebab saya tengok dia orang ni tersengguk-sengguk. Amira dengan Izzah ni. Nanti saya tunjuk dia orang ni. Subhanallah, minta maaf ya. Ustaz dah ni Okey. Dik, tolong tutup tu. Minta maaf tadi. Faham tak? Ya. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fi hajjatil wida'. فقال يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال حديث حسن صحيح. Hadis hasan sahih riwayat Tirmizi. Sabda Nabi SAW daripada Abu Umamah Sudayy bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW berkhutbah semasa haji wada' pada tahun ke-10 Hijrah. Lalu bersabda, bertakwalah kamu semua kepada Allah, dirikanlah sembahyang 5 waktu kamu, berpuasalah pada bulan Ramadan kamu, tunaikanlah zakat harta benda kamu, dan taatlah kepada para pemimpin kamu. Nescaya kamu masuk syurga Tuhan kamu. Subhanallah, Allahu Akbar. Sekali lagi Nabi SAW di dalam khutbah yang terakhir, Nabi bersabda, bertakwalah kamu semua kepada Allah, dirikanlah solat 5 waktu, berpuasalah pada bulan Ramadan kamu, tunaikanlah zakat harta benda, dan taatlah kepada para pemimpin kamu. Nescaya kamu masuk syurga Tuhan kamu. Allahu Akbar. Subhanallah. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian, antara pengajaran hadis, beriltizam dan istiqamah dalam mengerjakan amalan-amalan disebutkan dalam hadis ini sebahagiannya daripada takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah jalan ke syurga, istiqamah yang membawa masuk melakukan amalan secara berterusan. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya nak kembali semula kepada takwa, maksud dia dan sebagainya. Masya Allah. Terima kasih kepada semua yang baru hadir dan sebagainya. Kami, saya sendiri ni masih lagi bersiaran di Makkah Al-Mukarramah. Di sebelah ni nanti kita tunjukkan kembali gambar Kaabah yang secara jelas daripada atas. Kemudian subhanallah, muslimin muslimat, keadaan saya ni kan nampak macam kurang stabil sikit, kurang sehat sikit, kepala agak berdenyut-denyut sikit. Dia adalah waktu ketikanya, dan 2 orang di hadapan saya ni lagi dahsyat saya tengok ni. Mata dah sepet, tersengguk-sengguk ni. Rupanya semalam kita dah pergi Taif, itu dah penat juga dik. Balik kan sampai kat sini maghrib kan. Lepas tu menyantuni beberapa jemaah dengan pelbagai urusan itu ini. Lepas tu mereka pergi buat umrah. Subhanallah, jemaah ni tim juga umrah kali ke-4, umrah kali ke-5. Lepas tu umrah selesai dalam pukul 1 lebih sebab nak ambil barakah malam Jumaat kan. Kemudian terus datang sini. Allahu Akbar. Masya Allah. Saya kan anak-anak kami pun duk buat umrah beria juga. Contoh saya tanya Imran dengan Sofan. Kan saya tanya Imran, betul nak buat umrah lagi ni? Tak penat ke ni? Tawaf, sa'i semua. Dia kata,
Umi, umrah ni kan, Imran dengan Safa ingat susah, tapi rupanya tak susah sangat. Betul tak? Kita kan duk ingat susah kan. Bila kita dah buat, kita baru faham dan kita tahu tak susah. Kedua, Imran jawab dekat saya, dia kata, Umi, rupanya buat umrah ni, dia kata, masa buat macam penat. Tapi bila dah habis, seronok. Sebab itulah Imran nak ulang lagi. Macam itulah. Lepas tu, bila saya tanya Atikah kenapa ulang nak buat lagi ni? Kan dah buat sekali. Kali kedua nak buat, kali ketiga nak buat. Nak buat je. Padahal mereka ni kan kalau kita fikirkan masih lagi remaja, kanak-kanak. Dia kata Atikah niatkan untuk nenek, niatkan untuk atuk. Saya kata subhanallah, anak-anak kan bila dah faham. Masa tu saya terus menitik air mata. Saya kata terima kasih, masih ingat pada atuk, arwah nenek kan. Nenek ni mak, ibu kepada ustaz, suami saya. Manakala atuk tu ayah saya. Jadi subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sebelum kita pergi pusing tengok suasana Masjidil Haram daripada ni sampai hujung, saya nak cerita satu kisah seorang wanita ni, umur dah 50 lebih, dah pencin. Umur dah 50 lebih, bukan 50 lebih, 60 lebih. 60 lebih beliau dah pencin. Jemaah kami. Badan dia agak sihat, comel, dan beliau ada masalah lutut yang agak berat, menyebabkan beliau ni, jemaah ni, wanita ini yang umur dah 60 lebih ni, makcik ni, perlu ditolak lah dengan wheelchair. Ni jemaah kami lah, perlu ditolak dengan wheelchair. Ceritanya, Masya Allah, masa tu ada sebahagian jemaah ikut naik bas daripada Madinah ke Mekah, ada naik bas. Saya pula nak try cuba naik train lah, sebab dah ada train bullet capsule yang laju tu kan. Kalau naik bas 6 jam, kalau naik train tak sampai 2 jam. Dan sebenarnya kami naik train tu menyantuni jemaah-jemaah yang uzur. Sebab kalau jemaah yang uzur, yang sakit, yang wheelchair, sebenarnya naik train lebih mudah lah. Yang kurang sihat dan sebagainya. Jadi, on the way nak pergi ke train tu, saya nampak makcik ni, sebab jemaah ramai muslimin muslimat, dalam 130 orang. Jadi, agak makan masa sikit untuk saya, untuk kenal semua jemaah. Jadi, saya ni kan, bila jalan, bila naik train ni, sebuah bas 40 orang, jadi saya lagi mudah kenal, saya tengok semua kan. Lepas tu saya tengok makcik ni dengan susah payah, bawa beg dia, lepas tu jalan dalam keadaan sangat susah payah. Maksudnya terhincut, jalan payah. Yang pertama sedar adalah anak-anak saya. Anak-anak saya, Atikah, Sarah, perasan turun daripada bas. Sebab kami masa naik bas nak menuju ke train tu, kami kami maksudnya antara orang terakhir naik bas. Jadi tak tahu macam mana nenek tu naik bas. Tapi ahli bilik dia, insya-Allah kawan-kawan membantulah. Tapi bila turun tu, subhanallah, baru anak saya perasan. Dulu anak-anak pun, Atikah, Sarah pun terus pergi. Mereka panggil nenek. Nenek, mari kami tolong. Diorang pun tolong nenek tu jalan. Lepas tu, diorang tolong bawa beg. Sampai nenek tu pun tak perasan itu anak-anak saya. Nenek kata, ini siapa Ustazah? Anak saya. Ya Allah, anak Ustazah berebut nak ambil beg saya. Ini siapa? Ini anak saya juga. Ya, dia orang berebut nak pegang saya. Saya kata, nenek, kenapa tak bagi tahu kami cari wheelchair? Sekian-sekian. Lepas tu dia cerita, dia kata, Ustazah, saya redha dengan ujian Allah. Saya redha, saya anggap ini ujian saya. Saya sebenarnya, Ustazah, memang staf Ustazah pun dah tawarkan untuk beri saya wheelchair, untuk bawa saya. Sama juga dengan kawan-kawan yang lain. Tapi saya tetap, saya tanya, nenek pergi daripada hotel ke Masjid Nabawi macam mana? Jalan macam ni. Sebab saya nampak dah makin, kita faham, boleh bayang ya, wanita yang sangat susah berjalan. Dalam keadaan dia sakit lutut, macam mengheret kaki. Saya kata macam ni nenek. Saya kata, kali ni, saya panggil dia nenek juga. Kali ni nenek, anak-anak saya panggil dia nenek, jadi saya panggil dia Hajah. Mula nenek, lepas tu saya panggil dia Hajah. Lebih selesa saya nak bercakap. Saya kata Hajah macam ni. Hajah kena akur.
bila Allah buat kita, tubuh badan kita ni ada tanda-tanda, ada signal. Bila Hajah sakit tak sekarang berjalan, dia belum menunaikan haji lah, tapi saya panggil je Hajah. Dia kata, sakit sangat Ustazah, saya dah mencucuk-cucuk. Jadi jangan menyeksa diri, jangan memaksa diri, jangan menzalimi diri sendiri. Lepas tu kami terus cari wheelchair dan sebagainya. Jadi dia tak paksa. Dia kata, Ustazah, sebenarnya saya tak nak ditolak walaupun memang tapi sebab saya nak supaya saya dapat catatan melangkah setiap hari pergi dan balik ke Masjidin Nabawi. Sebab itu dia melangkah dengan payah. Subhanallah. Kemudian saya katakan pada dia, saya kata sebenarnya orang-orang uzur, walaupun dia tak melangkah dengan kaki, insya-Allah setiap pusingan roda tu dikira langkah-langkah dia. Jadi sama juga ya, ada ulama mengatakan orang yang rumahnya jauh pergi ke masjid, sebab kan ada hadis Nabi, setiap langkah menuju ke rumah Allah itu dicatat kan berapa langkah, dan setiap langkahnya itu diampunkan dosa, setiap langkahnya itu diangkat darjat, setiap langkah itu dicatat sebagai pahala sedekah. Lalu ditanya bagaimana yang pergi dengan kenderaan, maka dikiralah berapa pusingan roda, ataupun mungkinlah kalau zaman dulu naik langkah unta tu dan sebagainya. Jadi tuan-puan sekalian, saya kata insya-Allah pusingan roda tu lah akan dikira. Jadi dia pun tenang sebab dia ingat yang dikira pahala melangkah ke Masjid Nabawi tu langkah kaki saja. Sebab itu muslimin-muslimat perlunya ilmu. Kan ilmulah yang akan memberikan cahaya, ilmulah yang akan membantu kita, yang akan berikan ketenangan. Kan, subhanallah, Allahu akbar. Okey, cerita ni tak habis. Masa dekat train tu, saya tanya masa ni saya dah menunggu kan sampai. Saya tanya, Hajah, saya memang akan tanya kalau wanita yang tua, makcik-makcik umur 60 lebih, saya akan tanya. Dik, Ustazah cakap, kamu kena buat. Kamu naik atas kerusi sekarang. Dua-dua. Atas sofa tu. Cepat-cepat. Nap sekejap dalam 10 minit. Nanti Ustazah kejutkan. Serius ni. Kamu dah masuk pun Masjidil Haram. Kamu dah depan Kaabah tadi. Maksudnya jangan bimbang. Kamu dah masuk ambil bahagian malam Jumaat. Jadi ni kejap daripada kamu duduk. Macam tu kan. Ustazah pun rasa macam nak ni juga. Sebab kamu tak tidur langsung. Masya Allah. Allahu Akbar. Now. Okay. Kita sayang kan. Staff kita sayang. Okay. Sahabat-sahabat yang mati Allah sekalian. Saya kalau jumpa, kadang tanya berulang kali, jumpa jemaah yang dah berusia makcik-makcik. Mesti tanya, Hajah dengan siapa? Dia dengan anak. Alhamdulillah saya lega. Pakcik dengan siapa? Tuan Haji dengan siapa? Oh, saya dengan isteri saya. Okey, ada teman. Tapi bila saya tanya wanita ni, saya tanya, Hajah dengan siapa? Nenek dengan siapa? Saya datang seorang Ustazah. Seorang Ustazah, saya tak pernah berkahwin. Baru saya tahu, dia tak pernah berkahwin. Dia seorang wanita yang tidak pernah berkahwin. Umurnya dah 60 lebih. Saya tak ada suami, saya tak kahwin. Senyum je. Saya terus doa masa tu, saya kata, Ya Allah, jadikanlah Hajah pengantin yang bahagia di syurga. Terus niat macam tu. Terus doa macam tu. InsyaAllah akan jadi pengantin, akan kahwin dan ada suami di syurga. Dia pun senyum. Ya Ustazah, Acik dah fikir macam tu dah. Acik akan dapat, insyaAllah Allah bagi suami kat syurga. Okay. Lepas tu kan, tolak. Masa atas train tak sempat bercakap. Lepas tu sampai dekat Makkah, naik bas, turun bas, Allah takdirkan, Allah izinkan sebab sementara tunggu wheelchair daripada hotel, saya duduk berdua dengan beliau lama, agak lama, boleh berbual lama, dan di hadapan kami adalah Masjidil Haram. Lepas tu saya pun tanyalah kan, dia pun cerita, dia kata, Ustazah, sebenarnya saya pernah dah datang ke Mekah. Saya pernah datang dah sini. Masa tu umur saya 20 lebih. Dan ketika itu sebenarnya saya bawa emak ayah macam tu lah. Masa tu semua adik-adik saya ni tak boleh bawa. Tapi mak ayah nak datang sangat.
Jadi sayalah yang ditugaskan untuk bawa mak ayah ni untuk teman menunaikan umrah. Saya sebenarnya tak nak datang masa tu sebab masih muda, tak rasa nak datang. Tapi sebab tu saya datang. Lepas tu dia cerita satu kisah. Satu kisah dia kata, masa tu di Masjid Nabawi, kata Ustazah, masa tu di Masjid Nabawi. Hotel kami duduk sebenarnya depan saja Masjid Nabawi. Tak jauh, depan saja. Lepas tu kan, dia kata ayah saya cakap pada saya, macam mana boleh tak tu seorang-seorang tu, entahlah macam mana perbualan dia dengan ayah. Dia kata makcik nak cerita satu ni Ustazah. Lepas tu makcik masa tu sebut dengan rasa sedikit macam sombong lah, dia kata. Bukanlah, makcik tak ingat lah makcik cakap macam mana, macam besar diri lah. Makcik kata jangan risaulah, senang je, takkan sesatnya. Senang je, tak sesat pun. Lepas tu dia kata, Ustazah, lepas pada solat, lepas tu kan, makcik tak jumpa. Rasanya lama. Pusing Masjid Nabawi, tak jumpa mana hotel. Tanya orang tak tahu. Makcik pergi semua. Mungkin berjam-jam, dia kata. Dia cari hotel berjam-jam. Tak jumpa, dia kata. Lepas tu kan, makcik buat apa? Sebab masa tu orang tak seramai macam sekarang, dia kata. Makcik masuk Raudah. Zaman tu tak ada macam sekarang, kena ada booking-booking. Makcik terus masuk Raudah Ustazah. Makcik solat taubat, makcik mohon ampun dengan Allah. Daripada awal makcik datang, sebab makcik datang dengan terpaksa. Makcik buat banyak benda terpaksa layan, maksudnya sebab rasa macam yelah datang bukan kerelaan hati, bukan keinginan. Masa tu muda lagi, remaja, tak faham sangat lagi. Lepas tu kan tiba-tiba yelah rasa macam kita ingat lah kan, tak susah pun. Dia kata makcik pun masuk Raudah, mohon ampun dengan Allah, masuk Masjid Nabawi, mohon taubat, minta solat hajat, minta petunjuk daripada Allah supaya ditunjukkan mana nak balik. Dah berjam-jam cari tak jumpa ni. Lepas tu makcik ni cerita, keluar je daripada Masjid Nabawi, keluar je daripada pintu masjid, terus nampak ayah dia. Ayah dia duduk elok depan dia. Lepas tu dia tengok ayah dia macam terkejut. Ayah dia pun tanya, dah kenapa ni? Dia pun cerita. Ayah dia pula tak rasa lama, dia pula rasa lama sampai berjam-jam kan. Dia kata tak jumpa hotel, lama cari. Ayah dia pun tunjuk dengan tangan. Tu rupanya hotel tu memang depan je. Tunjuk dengan tangan je, tunjuk dengan jari je. Dia kata, Ustazah, Masya Allah, tempat ni memang mustajab doa. Allahu Akbar. Saya faham muslimin-muslimat, ramai kita nak sampai sini untuk berdoa dan meminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena yakin Allah makbulkan doa kita, sama ada lambat atau cepat. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya nak cerita satu pengalaman luar biasa, tapi kan bimbang juga ya nak cerita ni. Kita nak gerak dah ni, tapi saya nak bagi masa untuk staff tu lena sekejap je. Okey. Muslimin muslimat, memang ramai pun yang duduk di sini kan. Ustazah, ya Allah makbulkan, Allah tunjuk cepat. Macam-macam Allah tunjuk. Keajaiban berada di tanah suci ni memang betul-betul barakah lah muslimin muslimat. Masya Allah. Allahu Akbar. Satu kisah, saya pernah cerita dah, tapi ini daripada sahabat kami sendiri. Masya Allah. Ada wanita-wanita yang hadir ni, macam-macam cerita muslimin muslimat. Ini sahabat saya nak sebut pun, kalau saya sebut semua akan kenal juga ni, sebab dia orang dekat dengan saya sekarang. Pentingnya redha dengan apa jua ujian Allah bila sampai di Mekah, di Madinah ni, ataupun sebelum sampai, ataupun dalam perjalanan. Kena redha tu apa jua takdir dan ujian Allah, sebab itu yang terbaik. Allah nak uji kita dengan pelbagai bentuk. Ceritanya muslimin muslimat, okey, beliau ni memang nak sangat datang dan sebagainya. Bila dapat tahu tarikh sekian-sekian, mulalah makan ubat. Kan makan ubat supaya haid tak datang. Bila dekat airport nak bertolak datang, tiba-tiba masa nak bertolak datang ke tanah suci, bila pergi tandas,
mula keluar darah haid. Dia menangis meraung. Allahu Akbar, menangis meraung. Dia kata sampai dia dah tak ingat apa dekat airport tu. Dan dia asyik sebut perkataan, kalau macam ni tak boleh lah nak, macam ayat dia macam, tak dapat lah nak tengok Kaabah, tak dapat lah nak tengok masuk Madinah. Macam dia bercampur dengan marah, bercampur dengan, sebab dia kata waktu darah tu keluar, haid tu keluar bukan pada waktunya. Dah lah dia makan ubat, lepas tu keluar pula bukan pada waktunya, awal lagi. Jadi masa tu kerana keinginan yang sangat kuat, tiba-tiba dan tak terfikir langsung kan, tak bersedia langsung, maka dia macam terkejut dan dia macam campur tak redha, campur dengan geram, campur dengan marah, campur dengan kenapa ya Allah macam tu. Lepas tu muslimin-muslimat biasalah ya, pergi Madinah dulu, lepas tu pergi Mekah. Dia kata, Ustazah tahu tak apa yang berlaku? Sebab hidup sebut, nanti tak dapatlah tengok Masjid Nabawi, tak dapatlah tengok Masjidil Haram, begini-begini kan. Dia kata, start daripada bila sampai saja di Madinah, sampai saja ke hotel, sebaik masuk pintu lift hotel ataupun pintu hotel, lift hotel ataupun pintu hotel, badan dia terus jadi kolaps lembek. Padahal dia sihat, umur baru 20 lebih masa tu. Sihat tubuh badan. Dia datang dengan mak ayah dia, dengan adik-adik dia, terus lembek. Terus lembek. Tak bermaya, tak boleh berjalan, perlu diangkat. Subhanallah, dia kata, saya tak tahu mak ayah adik-adik semua susah hati. Dan dia kata sepanjang di Madinah, sepanjang berada di Madinah sampai di Mekah, padahal kalau ikutkan dia dah bersih dah. Kalau sampai Mekah tu sempat pun masuk Masjidil Haram, sempat je nak buat umrah sebenarnya. Tapi sebab dia duk sebut-sebut, dia kata, ya Allah Ustazah, duk sebut-sebut pasal apa, sebut apa, tak dapatlah tengok Kaabah, tak dapatlah tengok. Dia kata betul-betul Allah tak izinkan dia tengok Masjidil Haram, tengok pun tak izinkan. Sebab apa? Dia kolap, tak boleh nak bergerak langsung, makan sambil baring, dan dia boleh minum susu dengan kurma saja, makan nasi semua tak boleh. Dia kata, Ustaz, start daripada masuk hotel hari pertama sampai hari yang terakhir, dia kata, sampai hari terakhir, saya diangkat, saya dimandikan, saya dini, padahal tak ada sakit apa-apa. Dia kata, Ustazah, ya Allah. Dan bila hari terakhir, dia cerita, bila hari terakhir kan, dah saya betul-betul tak boleh nampak. Saya nampak daripada jauh je, macam diangkat-angkat oleh keluarga melalui hotel. Tapi sebab hotel masa tu tak duduk depan Masjidil Haram, tak duduk depan Masjidil Nabawi, jadi susah. Dia kata bukan sekadar, memang tak dapat langsung. Sampai hari terakhir, bertolaklah, pergilah menuju ke airport, keluar daripada tanah suci, keluar je daripada tanah haram, terus dapat berjalan balik. Terus dapat. Dia kata, Ustazah, Allahu Akbar, saya belajar satu perkara. Kalau saya kenang-kenangkan balik menangis, Ustazah, dia cerita pada saya dengan ketah-ketah. Itulah yang berlaku pada saya, Ustazah. Saya masa tu saya mohon ampun dengan Allah. Dia kata bila keluar pada tanah suci, saya kata elok balik. Ya, elok balik. Boleh jalan, boleh gerak macam biasa. Saya tak tahu, dan saya sebenarnya tak ada sakit apa-apa pun. Doktor bila pergi cek tak sakit apa-apa. Tak tahu kenapa saya lumpuh. Saya tak boleh bergerak langsung. Sebab saya balik kurus. Sebab 2 minggu duduk dekat Mekah Madinah, saya minum susu dengan kurma je. Saya tak boleh makan apa-apa. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini orang yang dekat dengan saya. Memang staff yang dekat dengan saya yang cerita pada saya kan apa yang berlaku pada dirinya. Dan kali ni dia pun ikut, Alhamdulillah, subhanallah. Dia kata macam kali pertama, sebab masa dia pergi dengan keluarga dia, dia tak dapat tengok pun, dia tak dapat buat apa yang diimpikan. Masya Allah, Allahu Akbar. Lepas tu kan ada satu kisah, ni last, lepas ni saya kejutkan dia orang, kita akan jalan. Ada seorang lelaki, kawan suami, kawan saya juga, kawan bersama. Saya dah pernah cerita, tapi sebab di sini saya nak cerita balik. Dia orang kaya, jutawan muda, kaya, duit banyak. Dia datang dengan package yang mahal, harga 10,000. Datang buat haji, 10,000.
Mahal. Pakej yang mahal lah. Orang kaya, jutawan. Jutawan muda, umur 20 lebih dah jadi jutawan. Memang perniagaan dia besar pun kan. Subhanallah, dia cerita Ustazah. Saya dijemput. Saya buat haji, saya buat dengan mak saya sekali. Lepas tu kan, masa tu Ustazah, saya pergi dalam keadaan yang saya masih lagi bergelumang dengan maksiat. Maksudnya, tapi sebab saya rasa saya nak tunaikan segeralah kewajipan haji, duit pun ada semua. Lagi pula saya nak bawa mak saya. Ayah dah meninggal masa tu. Tujuan utama nak bawa mak ni pergi haji ni. Jadi saya pun niat haji lah. Dan kadang saya masih lagi banyak melakukan maksiat. Lepas tu, dia pun cerita. Masya Allah, dia kata, bila sampai, semuanya perjalanan baik lah. Datang pun dengan pakej mahal dan sebagainya. Hotel terbaik, dekat dan sebagainya. Lepas tu, masa, bila sampai, biasalah pergi bergerak dengan jemaah. Kita faham ya, bergerak dengan jemaah. Lagipun dia kata itu kali pertama saya datang. Bila sampai di hadapan Kaabah, dia kata, bila sampai di hadapan Kaabah, kaki dia tu macam terpaku, macam tak bergerak. Lepas tu dia pun ngadap Kaabah. Dia kata, Ustazah, padahal dia bergerak dengan jemaah ni, dia hadap Kaabah, kaki dia menghadap Kaabah, dan dia betul-betul bila tengok Kaabah, dia macam tak bergerak. Kemudian dia kata, Ustazah, tahu tak apa yang Allah tunjukkan pada saya? Allah tunjukkan seolahnya semua apa yang saya buat daripada start saya balik sampai sekarang, semua perbuatan-perbuatan maksiat yang saya buat macam gambaran TV. Iaitu Ustazah TV, Ustazah tahu TV, macam Ustazah tengok drama, macam Ustazah tengok filem. Subhanallah, semua bentuk maksiat-maksiat saya buat seolahnya ditayangkan oleh Allah. Saya tak akan cerita maksiat apa saya buat, tapi saya nak sebut hampir pelbagai maksiat saya buat. Saya bayangkan saya masih muda, saya ada duit begitu banyak, saya leka, saya buat perkara-perkara yang haram. Saya pula duduk di KL, saya bebas Ustazah, mak ayah saya jauh. Dia sebenarnya orang bukan rakyat Malaysia, berpindah di Malaysia, lepas tu berniaga dengan maju. Dia kata, bayangkan saya masih muda, datang umur belasan tahun, saya dah jadi jutawan umur 20 lebih. Kemudian mak ayah semua duduk dekat kampung, saya seorang-seorang, saya buat macam-macam maksiat. Lepas tu kan, Ustazah jangan tanya dia kata maksiat apa. Tapi di hadapan Kaabah tu, Allah perlihatkan semua maksiat yang saya lakukan. Umpama saya sedang menonton drama, tapi sayalah pelakon. Maksiat saya lupa, maksiat saya tak tahu pun itu dosa. Kemudian di hadapan Kaabah itu saya menangis macam budak-budak menangis, teresak-esak mohon ampun dengan Allah. Sampai saya tak fikir dah apa orang tengok. Subhanallah. Lama Ustazah, lama sangat. Subhanallah, Allahu Akbar. Sehinggalah selepas saya selesai, seolahnya dah habis ditayangkan Allah, saya tak tahu berapa lama saya berdiri di situ. Saya cari-cari, saya tak jumpa jemaah. Kemudian akhirnya dia balik ke hotel. Dia balik ke hotel sebab dia tak jumpa mak dia. Dia balik ke hotel, lalu dia bercerita pada mak dia, kata, mak dia kata, bila sampai dekat Kaabah, kamu hilang. Mak dia pun tak jumpa, padahal jalan sama. Lepas tu bila dia cerita, dia duduk lama sangat depan Kaabah. Mak dia kata, kenapa tak jumpa, pusing-pusing. Mak dia kata, tak lama sangat pun kamu hilang. Tapi dia rasa macam berjam-jam. Macam-macam kan cerita Allah tunjuk. Dan start daripada itulah dia kata, saya start bertaubat sungguh-sungguh. Saya tinggalkan maksiat. Sebab saya mula percaya dan yakin Allah akan tayangkan semuanya di mahsyar kelak. Tapi Allah dah tayangkan maksiat-maksiat yang saya lakukan di dunia ketika saya berada kali pertama di hadapan Kaabah. Jadi saya dah terbayang macam mana maksiat saya jika saya buat di dunia ini. Allah akan tayang satu persatu yang kita lupa, yang kita anggap remeh pun Ustazah. Yang saya anggap itu bukan maksiat tapi dosa pun Allah akan tunjuk. Allahu Akbar. Dia cerita tu lelaki sambil nangis-nangis kesat air mata. Sebab dia kata, saya cerita dalam keadaan ketakutan, saya terbayang lagi. Masya Allah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Namun, saya nak sebutkan, jangan takut untuk datang sini. Ada orang yang bermaksiat, tak mau ampun, tak ada apa-apa. Subhanallah, sebab ada orang bila dengar macam-macam cerita, takut nak datang. Tuan-tuan sekalian, bekalan untuk kita datang, bekalan hati,
Mohon ampun dengan Allah. Tak ada apa-apa yang berlaku. Minta petunjuk dengan Allah. Hati bersih. Maksud saya datang dengan hati bersih. Yang paling utama dengan hati bersih. Mohon ampun dengan Allah dan sebagainya. Bersangka baik. Bergantung harap dengan Allah. Tawakal kepada Allah. Dengan hati bersih. Jadi insya-Allah tak ada apa-apa. InsyaAllah tak ada apa-apa buruk yang berlaku. Semuanya Allah mudahkan. Alhamdulillah, Allah Akbar. Jadi takut tu bukan takut datang tanah suci ya. Kena ada cita-cita yang kuat untuk datang tanah suci. Maksudnya, tapi daripada situ dapat pengajaran banyak. Dan banyak lagi lah kisah-kisah yang saya dengar, yang orang cerita pada saya, yang membuatkan saya sendiri menambah-nambahlah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekarang kita akan mula bergerak. Masya Allah. Encik suami. Ustaz, encik suami. Ustaz, sekejap. Alhamdulillah, muslimin-muslimat dimati Allah sekalian. Jadi sekadar itulah perkongsian kita. InsyaAllah kita akan bawa untuk pusing. Ya, kena tukar. Jadi kena hotspot lah. Ambil hotspot lah kan. Try lain dulu. Okey, sekarang ni kita nak tukar kepada tu. Lepas tu kami nak tak, hari tu kita buat tak hilang. Muslimin muslimat, kita akan jalan pada hujung Masjidil Haram ni sampai hujung sana. Kemudian kita akan berakhir insya-Allah di hadapan Kaabah, masuk melalui jalan untuk orang menuju direct ke Kaabah. Ia kena buka ni kan Ustaz. Dan kami akan berkongsikan ni dan kita tangguhkan insya-Allah. Okey, gitu majlis kita dengan okey Ustaz. Ni kan. Ustaz, ini kan cerah. Nampak Ustaz? So, sekarang ni okey, macam ni. Kita Ustaz pasang dulu. Mari sini, saya nak pasang ni. Cik. Pasang. Oh, kena buang yang besi tu. Oh, gitu. Okey, alhamdulillah. Oh, gini. Betul masuk yang besi. Lena tak, puan? Boleh lena kejap? Okey, saya dah akan tukar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Okey, Ustaz boleh nampakkan ni. Masya Allah. Lepas tu Puan Fiza tolong tutup lampu. Dia memang akan ni. Jom kita akan jalan sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tolong tutup lampu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafi khusr. Wallazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, masya-Allah, muslimin muslimat boleh nampak. Ustaz kat sini sikit. Okey, boleh nampak sekarang. Boleh nampak kan Masjidil Haram. Kita tengok start daripada Kaabah, kita zoom sikit. Kita boleh nampak jemaah yang semakin ramai memenuhi. Subhanallah, sebab malam ni malam Jumaat yang barakah, yang memenuhi sekitar Kaabah untuk melakukan tawaf. Nampak kan penuh ramai. Masya Allah, kalau warna putih tu kita tahu itu pakaian ihram lelaki. Manakala yang warna hitam itu adalah biasanya wanita lah tu. Tapi ramai juga muslimat pakai putih. Okey, kemudian kita akan tengok sedikit sekelilingnya. Di bawah itu nampak pejalan-pejalan kaki yang tak henti-henti masuk dan juga keluar. Mereka masuk dan keluar menunaikan umrah dan sekitarnya. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, jadi sambil-sambil kita berdoa pada malam Jumaat yang barakah ini. Dan insya-Allah saya juga membacakan komen-komen atau apa sekalian doa-doa yang dikirimkan. Dan semampu boleh saya membacakan doa-doa tersebut. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi insya-Allah moga Allah makbulkan segala hajat, doa sungguh-sungguh kan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk hadir menjadi tetamunya. Jadi insya-Allah kita akan mulakan perjalanan. Ustaz dah tukar dah ni. Okey, masya-Allah, Allahu Akbar. Ustaz dah tukar ni. Apa tu nama? Kepada ni.
Okey, jadi sekarang kita akan Allah. Tutup kamera. Okey. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dik, jom. Okey, subhanallah, kita akan kami mendoakan, kami saling mendoakan. Ustaz, kejap ya. Okey. Dik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih kurang dalam sejatuh subuh. Masya Allah, Allah Akbar. Kamu dah buka ni? Dah? Okey, subhanallah. Tuan-puan mungkin nampak macam hotel ni macam cantik sangat kan? Sebenarnya biasa saja. Tapi hotel-hotel di sini memang design dia cantik-cantik. Maksud dia punya decoration tu. Nak kata moden, tapi dia punya sini dinner tu macam cantik lah. Okay, insyaAllah kita akan turun. Saya ni kan, nampak tak saya ni. Lepas tu nanti memang kena kenapa? Tak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini adalah sofa hotel. Sebenarnya jemaah kita memang sangat ramai lah duduk sini. Hampir nak kata semua bilik tu dipenuhi oleh jemaah Malaysia. Sebab bila kita pergi kat tempat ruang makan tu, jemaah Malaysia semua. Malaysia, Indonesia lah, tapi nampak macam Malaysia lah. Jemaah Malaysia sangat sukalah duduk. Ya, kita tanamkan azam untuk kami pun sebenarnya semua tak terfikir kan boleh datang. Pada satu ketika dulu kita pun tak terfikir yang kita ni boleh jadi tetamu Allah. Jadi tanamkan azam yang kuat, nekat, kumpul, usaha, kan, kumpul belanja. Kita kan macam kita nak beli sesuatu kan, kita berusaha, kita sungguh-sungguh. Macam tu lah. Bila kita nak dapatkan sesuatu, keinginan kita sangat kuat, jadi kita berusaha sangat kuat-kuat, sungguh-sungguh. Jadi bila
kita datang nak ke tanah suci, lagilah kita kena berusaha dan bersungguh-sungguh. Kuatkan nekat dan semangat. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, kita akan jalan sebelah ni ya. Kita akan jalan sebelah sini dek. Assalamualaikum. Kita boleh tengok kat sini dah ada ruang, ada air zam-zam. Sini wuduk. Sini dah boleh ambil wuduk. Kanak-kanak bermain, padahal awal subuh ni kan. Padahalnya waktu pukul 4 pagi ni kan. Okey, kita boleh tengok kanak-kanak. Mira tengok budak-budak. Tengok budak-budak ambil wuduk, comel. Tunjuk. Comel, Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, jalan-jalan. Kita boleh tengok ni ada kawasan wuduk ni. Dan kita boleh lihat ramainya, Masya Allah, umat Islam pada hari Jumaat ni. Mira, awak kena buat macam tinggi gini. Jangan turun lagi. Sazan nak nampak tak tu ramainya. Kamu kena tinggikan, lepas tu ni turun. Okey, tak apa. Jom, boleh nampak sebelah sana. Okey, jom kita jalan. Masya Allah. Okey, itu pintu masuk untuk menuju umrah. Orang berpusu-pusu masuk dan juga untuk menunaikan solat di dalam ruang masjid. Okey. Sekarang kita boleh tengok bahagian luar ni orang dah mula, manusia dah mula memenuhi. Kemudian kita boleh tengok ini depan sedang renovation, sedang disiapkan. Allahu Akbar. Okey. Lepas tu kita boleh nampak cantik kan. Ini semua Masjidil Haram. Bahagian luar binaan yang sangat indah, yang sangat cantik. Masya Allah. Okey. Okey, kita betul-betul berada di depan Clock Tower. Betul-betul Clock Tower. Tunjuk sekejap. Okey, betul-betul depan Clock Tower. Okey. Tengok. Darat tak jalan. Subhanallah. Okey. Nanti kan kita akan duduk betul-betul pintu depan bawah dua menara tu. Cantik sangat. Tunjuk pintu sana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tunjukkan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Kawasan yang kita jalan ni semuanya tempat solat. Contoh kita nampak ni tempat solat muslimat. Sini kan, sini dek. Subhanallah, boleh nampak ya. Tempat solat muslimat di luar. Ini pun tempat solat juga di bahagian luar. Nampakkan kapet hijau. Dah ramai juga yang macam beriktikaf. Ramai yang melakukan ibadah, baca Al-Quran, berzikir malam ni malam Jumaat. Okey.
Ini adalah azan pertama. Azan pertama ni adalah azan 1 jam sebelum subuh. Azan 1 jam sebelum subuh. Ini azan pertama. Sama-sama dengarkan. Sambil tu kita jalan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini azan pertama ya, sejam sebelum subuh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba zidawati tamah wa salatu qa'imah ati sayyidina Muhammadan wa silata wal fadilah wa syarafa darajat ya Allah. Muslim-muslimat, itu laluan masuk yang kedua tau. Itu laluan masuk kedua untuk umrah. Nampak tak? Kan kita biasa masuk sana kan? Sini pun laluan masuk belah sini. Okey, masya-Allah, Allahu akbar. Mari kita tengok, kita tunjukkan apa ni sa'i. So, sebenarnya kami pun baru saja lepas ni, tim baru saja keluar daripada Masjidil Haram. Baru selesai ni. Mereka ni buat umrah juga. Umrah kali keempat ke kali kelima ni? Kali keempat. Masing-masing hari-hari buat umrah. Masya Allah. Okey, tuan-puan sekalian, yang panjang tu adalah sa'i. Kamu kata kamu pergi tu mana? Okey, ini terowong. Okey, jadi inilah kawasan sa'i.
Yang panjang ni sampai hujung itu sa'i. Masya Allah, Allahu Akbar. Adakah itulah luar masuk untuk menunaikan ni juga. Nampak tak? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala wa sahbihi wa sallim. Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad sahbihi wa sallim. Okey, jadi kita akan masuk melalui ini. Dia akan masuk sini. Okey, tapi kita ni sekejap ya, muslimin muslimat. Ada beg kan? Saya nak ni. Yang ni buka tu. Kenapa Pak? Dek, cakap. Sini. InsyaAllah kita sentiasa mendoakan buat sahabat-sahabat semua. Sentiasa mendoakan. Sekejap. Kita kena watak. Tak. Awak kena pegang tu. Okay. Kena tarik. Sikit, pegang sikit. Okay, subhanallah. Okay. Faham tak kita nak masuk situ kan? Okey. Pegang macam ni juga. Tutup kamera. Tak tutup macam ni ke? Tutup kamera. Lepas tu simpan dulu dalam hidung. Okey, cuba. Okay. Awak kena dekat dengan Ustazah. Okey, ya Ustazah dekat. Jadi insya-Allah muslimin-muslimat kita akan masuk melihat bagaimana suasana dalam Masjidil Haram. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. كرامات هذا saya nombor je orang rakam betul tak? Cuba tengok poli dulu. Jadi kalau rakam biasa kan biasa. Pasut. Ha? Tadi.
Subhanallah. Masya Allah. Muslimin muslimat mati Allah sekalian, ini adalah suasana dalam Masjidil Haram. Ini adalah suasana dalam Masjidil Haram. Kita boleh nampak keindahannya. Masya Allah. Ini adalah laluan terus untuk menuju ke Kaabah. Masya Allah. Dan di sana ada ruang-ruang solat lah. Bagi lelaki, bagi perempuan. Mari kita tengok sikit ruang solat ni. Contoh ruang solat ya di dalam masjid. Nanti ni memang akan dipenuhi lah ni. Nampak ya ruang solat dalam masjid. Okey, subhanallah, kita boleh nampak ni ruang solat di dalam masjid. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, binaannya sedikit berbezalah daripada Masjid Nabawi. Masya Allah, Allahu Akbar. Saling mendoakan ya. Okey. Okey, inilah suasananya dalam Masjidil Haram. Masya Allah, Allahu Akbar. Sangatlah indah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dah nampak sikit dah, nampak Kaabah sikit. Dan bila pagi Jumaat ni masing-masing memang akan berpusu-pusu lah untuk menuju ke Kaabah, untuk solat dapat di bahagian hadapan Kaabah. Masya Allah, Allahu Akbar. Inilah hebatnya akidah, kekuatan umat Islam. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kekuatan akidah. Kita boleh nampak penuhnya manusia sudah memenuhi. Allahu Akbar. Sama-sama mengucapkan kalimah Bismillah, Bismillah, Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah, Bismillah. Beginilah Allahu Akbar suasananya. Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah ya Allahu Akbar. Okey, di situ ada air Zam-Zam. Air Zam-Zam yang memang bersusun. Air Zam-Zam yang bersusun. Biasanya betul-betul di hadapan ni masing-masing akan Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masing-masing dah mula mencari tempat untuk menunaikan solat. Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah ya Allahu Akbar. Okey. Jadi muslimin muslimat, kita akan berhentikan sekarang. Kita akan mula berhentikan dah sebab kita dah sampai dah. Dah sampai dah. Kaabah betul-betul di hadapan kita sekarang. Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah ya Allahu Akbar. Kita boleh nampak ramainya orang yang sedang melakukan tawaf. Okey. Masya Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.